Okey, hari ni kita nak belajar sedikit tentang pengenalan topik sebatian karbon. Okey. Kalau kita tengok gambar ni, karbon berada di grup 14 dan karbon mengandungi 6 elektron ya. Atom karbon mengandungi 6 elektron lah. Nombor proton dia 6. So dengan itu susunan elektronnya adalah 24 ya. So karbon ni mempunyai 4 valence elektron di orbital yang terakhir ya, seperti yang ditunjukkan dalam diagram ini. Untuk mencapai kestabilan oktet ya. Jadi karbon ni perlu membentuk 4 ikatan kovalen ya. Okey, contohnya metana Methane ni dia ada nama lain, nama bahasa Melayu dia is metana. Okey. Dia apabila karbon ni bergabung dengan 4 hidrogen atom yang lain, so ia akan membentuk molekul metana iaitu CH4. Okey. Dan etana. Etana pula jika ada 2 karbon atom yang bergabung, so setiap atom karbon tu akan bergabung dengan 3 atom hidrogen yang lain lah untuk membentuk molekul etana ya. Okey, jadi bilangan ikatan ya. Jadi setiap atom karbon ni akan terikat di antara atom-atom lain melalui 4 ikatan kovalen ya. So dalam 4 ikatan kovalen tu dia terdiri daripada 3 bentuk. Okey, setiap atom karbon ni akan terikat dengan 4 atom yang lain melalui ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ni wujud dalam 3 bentuk ya, iaitu satu kita panggil yang ni kita panggil ikatan kovalen tunggal. Yang ni ikatan kovalen ganda 2 dan ini adalah ikatan kovalen ganda 3 ya. Okey, dan make sure ada 4, mesti terikat dengan 4 ya. Contoh karbon ni, so dia mesti ada 1 2 3 4. Okey, karbon ni pun 1 2 3 4. So mesti ada 4 karbon ya. Okey, 1 2 3 4. Untuk karbon ni juga 1 2 3 4. So make sure ada 4 ya. Okey, karbon sebatian karbon ni boleh dibagi kepada 2, iaitu satu kita panggil sebatian karbon organik dan juga satu lagi sebatian karbon inorganik ya. Okey, kalau dalam sebatian karbon yang dia terbagi kepada 2, iaitu organik. Organik ni selalunya dijumpai dalam living elements ya, benda-benda hidup ya. Iaitu contohnya kita ada etana, etana, etanoic acid, etanoat dan tetrachloromethane ya. Nanti kita akan belajar semua ni. Ke semua kumpulan ini kita akan belajar lah ya. Semuanya mengandungi, jadi kita sebatian organik ni mesti dijumpai ataupun dihasilkan oleh benda hidup, dan formula-formula ni semua mesti mengandungi ikatan CH. Mesti ada ikatan CH ya. So ada banyak lagi lah ya, contoh petrol ya. Petrol, gula, sugar ya. Okey, dan macam-macam lagi lah ya daripada benda hidup ya. Okey. Inorganik ni kita dapat daripada sumber mineral, okey, ataupun bukan daripada benda hidup. Maksudnya dia datang daripada sumber mineral ya. Okey, dan lagi satu dalam inorganik, sebatian organik ni tiada ikatan CH. Tiada ikatan CH. Contoh ya, karbon monoksida, okey. Karbon dioksida, kalsium karbonat. So tiada ikatan CH. Kalau macam ni ada ethane kan. C2H6 ethene, C2H4 jadi macam tu ya. Okey, hidrokarbon. Okey, dalam sebatian karbon, okey, kita belajar tadi sebatian karbon terbahagi kepada sebatian organik dan sebatian tak organik kan. Tadi kita tengok slide sebelumnya.
Jadi sebatan kita dalam topik kita dalam tingkatan 5 ni kita fokus banyak kepada sebatan organik. So sebatan organik ni sebatan organik ni terbahagi kepada dua lagi kita akan belajar hari ini, iaitu hidrokarbon dan non-hidrokarbon. So kita masuk ke hidrokarbon ni. Jadi sebatan organik ni ada dua, satu hidrokarbon dan satu non-hidrokarbon. So apakah itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah sebatan organik yang mengandungi hanya karbon dan hidrogen saja. Dan contohnya macam ni lah tengok, ada karbon dan hidrogen saja. Ada karbon dan hidrogen saja. Okey, dalam hidrokarbon pula, ni dalam hidrokarbon pula terbahagi kepada dua lagi, iaitu kita panggil hidrokarbon tepu. Okey, hidrokarbon tepu, dan satu lagi adalah hidrokarbon tidak tepu. Okey, so ni bahasa Melayu dia. Okey, bahasa Inggeris dia ni, saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Maksudnya sebatan organik terbahagi kepada dua, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Dan hidrokarbon ni dibahagi dua lagi, iaitu dalam bentuk hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tidak tepu. Dan kalau kita tengok, hidrokarbon tepu ni terdiri daripada ikatan kovalen tunggal. Ni kita panggil apa? Ikatan kovalen tunggal ataupun single covalent bond. Dan hidrokarbon tak tepu ataupun unsaturated hydrocarbon ni adalah terdiri daripada double covalent bond ataupun ikatan kovalen ganda dua, ataupun bahasa Inggeris dia double covalent bond, dan juga triple bond. Jadi kalau kita nak tahu unsaturated hydrocarbon ni ada dua lah, satu ganda dua dan ganda 3. Yang kita belajar triple bond, tapi dalam SPM ni kita hanya fokus kepada ganda 2 sahaja. So kalau saturated yang ikatan kovalen tunggal, yang unsaturated ni ada dua, iaitu ikatan kovalen ganda 2 ataupun double covalent bond, dan juga ikatan kovalen ganda 3 ataupun triple covalent bond, Okey, jadi ini yang kita cerita tadilah, Okey, hidrokarbon kami dibagi itu two groups, satu hidrokarbon tepu dan satu lagi hidrokarbon yang tidak tepu, Dan hidrokarbon yang tidak tepu ni mesti mengandungi satu ikatan ganda 2 antara karbon-karbon. Okey, maksudnya kalau nampak macam ni kan, okey, ini pun kita panggil saturated hidrokarbon tidak tepu, ataupun dia berulang, contoh macam ni, satu sini lepas tu satu sini, ni pun maksudnya hidrokarbon tak tepu ni at least dalam sebatan tu ada satu ikatan ganda 2 ataupun boleh lebih daripada satu ikatan ganda 2, Okey, etanol ini alkohol, ini adalah kumpulan alkohol, ini adalah kumpulan asid karboksilik asid, kita akan belajar nanti. Ini kumpulan ester, dan juga kloromethane ni, dan yang lain adalah bukan hidrokarbon kerana molekul ini mengandungi unsur lain selain daripada karbon dengan hidrogen, iaitu klorin dan oksigen. Jadi tadi kita belajar, okey kan, carbon compound. Okey, carbon compound terbagi dua kan. Okey, satu hidrokarbon. Okey, hidrokarbon ni terbagi dua lagi, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tidak tepu kan. Okey. Lepas tu kita belajar kat sini non-hidrokarbon. Okey, non-hidrokarbon ni bermaksud adalah bukan hidrokarbon kerana molekul-molekul ni mengandungi unsur lain juga selain daripada karbon dan hidrogen. Contoh etanol. Etanol ni kita letak di bawah non-hidrokarbon. Okey, kenapa etanol dikedudukan di bawah non-hidrokarbon? Sebab selain daripada ikatan CH, dia ada kehadiran unsur lain. So kita kena letak di bawah non-hidrokarbon. Sebab dalam kumpulan hidrokarbon ni mesti mengandungi ikatan CH sahaja, kan? Jadi semua ni lah dalam sini, alkohol, karboksilik asid ni, ethanoic acid, semua dalam bukan hidrokarbon. Ester, lemak, fat. Ester, fat ni lemak, dan juga natural rubber ataupun getah
asli. Nanti kita akan belajar, ya. So hydrokarbon ni hanya untuk alkana dengan alkena sahajalah. Kita akan belajar 5 grup nanti, ya. 5 kumpulan homolog, iaitu kita akan belajar alkana. Alkena adalah hydrokarbon. Lepas tu kita akan belajar alkohol, carboxylic acid and ester, untuk non hydrokarbon. Okey, dan juga kita akan belajar ester, fat, lemak, getah asli ni kita akan belajar selepas ester. So semua ni adalah bukan hydrokarbon, ya. Okey, saturated must know all single bond. So mesti ikatan kovalent tunggal. Kalau unsaturated mesti ada ikatan kovalent ganda 2, ya. Okey, so ni kita compare, kita akan kaji nanti ada beza hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Kalau hidrokarbon tepu ni bila dalam pembakaran dia akan menghasilkan kurang jelaga. Sut ni adalah jelaga. Dia akan menghasilkan banyak sut lah, ya. Ataupun kita panggil jelaga, ya. Sut ni maksudnya black particle that is produced from the combustion, ya. Okey, reaction dengan bromin ni, okey, kita satu lagi reaction dengan air bromin. Kalau saturated, warna perang bromin tu tidak berubah. Maksudnya tidak nak balas, tak berubah. Tapi kalau kita masukkan air bromin ni dalam, kita reactkan dengan unsaturated hydrocarbon. Contoh kita ambil hydrokarbon yang tidak tepu ni, so dia akan melunturkan warna perang air bromin, ya. Okey, warna ungunya kekal, ya. Okay, warna ungunya kekal. Tapi kalau kita guna hydrokarbon yang tidak tepu, warna ungu larutan kalium manganate 7 ni, ataupun larutan acidify, larutan berasid ni, dia akan melunturkan warna ungu tu, ya. Kita akan belajar lebih detail lah dalam topik alkana nanti. Ini ada pengenalan saja. Okey, so hydrokarbon ni kita banyak dapat daripada arang, gas asli dan juga petroleum. Ni sumber hydrokarbon, ya. Okey, carbon compound. Okey, kita akan belajar nanti semua perkara ni dengan detail lah kita. Okey, kita nak tunjuk pengenalan sajalah, ya. Okey, dan nanti kita akan belajar, kini just nak tunjukkan overall overview, ya, apa yang kita akan pelajari nanti, ya, iaitu mula-mula kita akan belajar tentang alkane, lepas tu alkene, lepas tu alkohol, ya, lepas tu carboxylic acid. Lepas tu antara alkohol dengan carboxylic acid bertindak balas, kita akan masukkan ester. So kita akan belajar ni alkane, alkena, alkohol, asid carboxylic dan ester, ya. Dan kita akan belajar pertukaran kumpulan homolog ni, ya. Kumpulan homolog ni boleh bertukar bentuk antara satu sama lain melalui tindak balas kimia. So semua ni kita akan sentuh nanti. Okey, dan kita juga, ini adalah overall overview, ya, tentang semua yang akan kita belajar dalam sebatian karbon ini, ya. Okey, nantikanlah video cikgu nanti untuk setiap topik, setiap proses ini, ya. Okey, kalau kita tengok, memanglah kita tengok ni pening, ya. Tapi lepas kita faham ni, lepas kita belajar nanti kita akan faham, ya. Ya, ini kita menggunakan etana. Starting dia kita start dengan etana, ya, iaitu alkana. Etana ni adalah contoh kumpulan homolog alkana, ya. Jadi kita akan belajar daripada alkana akan jadi etena, akan jadi etanol, akan jadi ethanoic acid dan akan dapat ester. So kita akan belajar semua overall ini, ya, dan kita akan buat kesimpulan nanti, ya, iaitu fractional distillation, ya, penyulingan berperingkat. So kita nampaklah, ya, penyulingan berperingkat ni bergantung kepada takat didih, ya. Dia akan adalah pecahan-pecahan dia dan juga saiznya, ya. Contoh kalau gas petroleum guna untuk gas masakan, ya. Kalau petrol untuk bahan bakar minyak, nafta untuk bak plastik, ya, kerosene untuk petrol untuk kenderaan, ya, diesel
Dan kita nampak ya, dia punya bilangan karbon juga makin panjang ya, dan juga takat didih lagi tinggi untuk ikatan karbon yang panjang ini. Dan last sekali adalah bitumen ya. Jadi ini adalah penyulingan berperingkat yang kita belajar semasa tingkatan 3 dulu ya. Okey, dan juga ada ramai yang tanya mengapa kita belajar semua ni. Okey, ni kita panggil industri petrokimia ya. Contoh, kalau kita ada gas asli ya. Okey, gas asli yang kita dapat daripada pelantar minyak kan, kita ada belajar dulu minyak petroleum yang didapati daripada dasar laut, kita ambil masuk ke pelantar minyak dan kita akan dapat natural gas. Natural gas ni akan melalui proses tindak balas kimia ya, di mana natural gas ni akan bertukar kepada metana melalui chemical process jadi metanol, dan juga akan jadi bahan kimia ini, dan seterusnya akan dapatlah bahan-bahan yang kita guna. Contoh paper kan, kertas. Rupanya kertas ni dibuat daripada natural gas ya. Natural gas daripada bertukar kepada metan, metanol, ada tindak balas kimia jadi acetic acid, ada tindak balas kimia lagi menghasilkan polyvinyl acetate, dan bahan polyvinyl acetate ni digunakan untuk membuat kertas yang kita guna sekarang ya. Dan juga ni pelekat, dia banyak kegunaan dia. Macam ethane juga daripada natural gas ya, melalui tindak balas kimia menjadi ethylene, jadi ethanol, dan boleh jadi sebagai pharmaceutical produk farmasi, ubat-ubat, solvent kan. Okey, bila anda tindak balas kimia lagi jadi ethylene oxide, jadi ethylene glycol, dan akan bentuk fiber yang kita guna dalam industri, dan juga akan jadi vinyl chloride, dapat PVC. Semua ni adalah daripada sumber ni kita panggil industri petrokimia, di mana kita tukarkan bentuk petroleum dan gas asli itu kepada bahan-bahan pengguna sekarang ni ya. Okey, propane pula kita akan boleh dapat polystyrene kan. Okey, lepas tu crude oil ni kita akan dapat synthetic rubber, latex kan. Maksudnya daripada minyak petroleum pun kita boleh dapat synthetic rubber. Tak perlu kita, sekarang ni kita dapat rubber daripada pokok getah kan. Kita juga boleh dapat synthetic rubber daripada minyak mentah kan.